apa diramalkan menurut kepada analisa-analisa SPM, di mana bab yang akan ataupun subtopik yang akan masuk daripada bab 10 ini adalah tentang ekonomi tradisional, ekonomi dagangan dan satu lagi iaitu berkaitan dengan pendidikan vernacular. Okey, pendidikan vernacular. So hari ini kita nak lihat okey apakah subtopik ini dan bagaimanakah apakah kisah sebenarnya, kita buat revision sedikit. Okey. So kalau begitu kita akan teruskan. Okey, kalau anda ada sebarang soalan untuk ditanyakan, okey boleh bertanya okey dalam group chat. Okey, kalau mana-mana yang tak faham. Alright. So, kita akan mulakan. Okey, dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Di mana kalau kita lihat bahawa apabila British menguasai negara kita, maka banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Okey, dan kalau kita lihat pada peringkat awalnya Tanah Melayu ni, okey, kita banyak mengamalkan ekonomi tradisional. Iaitu kalau kita lihat sedikit fakta bahawa Tanah Melayu memang telah terkenal sebagai Suvarna Bumi, iaitu bumi emas dan amat terkenal di kalangan pedagang-pedagang India, China dan juga Eropah. Jadi, kedatangan kuasa-kuasa ini telah menukar sama sekali kegiatan ekonomi yang terdapat di Tanah Melayu. Habis semuanya kegiatan ekonomi, sebenarnya fakta ni iaitu kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan politik sebenarnya tapi dia copy paste saja ini. Ini adalah banyak typo yang berlaku. Kemudian daripada kedatangan kuasa-kuasa Eropah inilah telah membawa kepada pengenalan tanaman-tanaman baru seperti getah, tebu, dan juga tembakau dan juga kelapa sawit yang telah ditanam secara ladang oleh orang-orang Eropah. Okey, maksudnya di sini kalau kamu lihat tanaman seperti getah, kemudian tembakau dan juga kelapa sawit itu sebenarnya adalah tumbuh-tumbuhan yang bukan berasal daripada Tanah Melayu. Bukan. Getah sendiri sebenarnya dibawa daripada Brazil. Kemudian dibawa kepada British, kemudian di Britain, kemudian dibawa ke Sri Lanka, daripada Sri Lanka bawa ke Singapura, daripada Singapura bawa ke Tanah Melayu. Jadi daripada situlah orang-orang Eropah telah menanamnya secara ladang iaitu besar-besaran di Tanah Melayu. Kopi tak ada. Kopi memang orang Melayu memang dah ada dah kopi. Kopi memang dah ada. Memang kopi dah ada Cikgu, dah. cikgu nak tanya, jadi yang tembakau ni memang jadi hari ni memang tak ada tembakau? Ya, memang sebenarnya Tanah Melayu tak ada tembakau tapi dibawa oleh pedagang-pedagang Eropah untuk dicuba tanam di sini. Sebab tu kalau kamu lihat, tembakau sebenarnya bukan semua tempat Tanah Melayu boleh tanam. Even di Malaysia sekarang ni, yes. Tembakau sebenarnya sesuai ditanam di tanah pasir yang mana tanah pasir bercampur dengan tanah liat. Dan itu banyak terdapat di negeri Kelantan sekarang ni. Ya, sebab itu di Kelantan banyak tanaman tembakau di sana. Yes. Buat tembakau boleh buat perabot ke? Bukanlah. Tak. Tembakau kau masukkan dalam lauk gulai makan sekali. Aduh, ya, okey. Cikgu, nak tanam tembakau, dia sesuai dekat suhu berapa? Suhu yang sama. Suhu macam kita, tapi jenis tanah tu. Sebab tanah yang berpasir, pasir campur tanah liat, itu saja yang sesuai. Dan tanah itu banyak terdapat di Kelantan. Syarab Adam, kan? Jangan kau nak promo apa-apa kat sini. Diam. Okey. Kat belakang rumah ada gak cikgu, tanam sikit. Tanam sikit dah. Itu smoke cigar tembakau bukan ketum dah, sudah. Lain macam korang ni. Okey, baik. Antara ciri-ciri ekonomi tradisional iaitu tanaman utama yang ditanam oleh orang-orang tempatan, orang-orang Melayu ialah seperti padi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu normal lah. Okey. Dan ianya berasaskan kegiatan pertanian menggunakan tenaga-tenaga manusia. Manusia dan haiwan seperti lembu dan kerbau. So itu sebenarnya, dan kalau kita lihat ini adalah satu sistem ekonomi tradisional yang sara diri. Mereka tanam ni, orang-orang Melayu menanam semua ni untuk apa? Kegunaan diri sendiri saja. Kalau ada lebih, barulah dijual kalau ada lebih.
Jadi diorang tak tanam secara besar-besaran pada waktu itu ya. Dan ada juga kalau hasil yang lebih telah disimpan untuk satu tempoh tertentu. Okey, kalau ada lebih disimpan untuk dalam tempoh tertentu bagi memastikan bekalannya tidak terputus, tak habis dan mencukupi. Dan cara penanaman adalah menggunakan alatan bersifat yang tradisional seperti cangkul, sabit semua ya. Dan dibuat daripada bahan-bahan sekitarnya lah. Dan sistem pengairan diperkenalkan dan ia berasaskan sumber air daripada sungai atau hujan. Itu kelebihan tanah Melayu. Di mana kelebihan tanah Melayu ya, hampir semua kawasan daripada Singapura sampailah ke Perlis semua ni memang dipenuhi dengan tanah yang ada air. Okey, especially daripada sungai, okey, dan kemudian hujan yang banyak, okey. Jadi sebenarnya air tak terputus. So sentiasa ada banyak air. Sebab itu mudah untuk melakukan pertanian. Okey, kalau macam sekarang ni mungkin boleh buat pengecualian pada negeri Selangor lah. Sebab Selangor setiap sebulan 2 bulan ada putus air kan. Okey, itu je lah kan. Jadi itu pengecualian. Kemudian sistem pengairan diperkenalkan berasaskan sumber air dan kegiatan menangkap ikan menggunakan alat-alat tradisional seperti tali kail, bubu dan juga jala. Jadi orang-orang dulu memang banyak menggunakan teknologi-teknologi ini. Kemudian juga mereka juga banyak melakukan kegiatan perlombongan. Iaitu especially negara kita ni kaya dengan perlombongan bijih timah, kemudian juga emas. Biji timah banyak dan juga emas pun banyak. Jadi kaedahnya mendulang dan melampan ataupun menggunakan cara lombong siam iaitu lombong dedah yang terbuka. Vibranium tak ada. Oi, lain macam kau ni. Kan? Okey. Kemudian kegiatan utama yang dijalankan ialah bercucuk tanam, menangkap ikan dan juga memungut hasil hutan, dan ianya mempunyai hubungan yang rapat dengan kawasan pertempatan mereka. Maksudnya, kalau mereka tinggal di tepi sungai, maka mereka banyak menangkap ikan. Kalau mereka tinggal di kawasan yang tanah liat, tanah yang subur, mereka akan banyak menanam tanaman-tanaman padi. Kalau mereka tinggal di pinggir-pinggir hutan, maka mereka banyak memungut hasil hutan. So dia bergantung kepada di manakah mereka tinggal. Itu orang Melayu dulu. Orang-orang Melayu dulu. Sebab itu kalau kita lihat, ramai yang tanya cikgu ya, cikgu, kenapa tamadun-tamadun awal tidak bermula daripada tanah Melayu? Kenapa? Kerana kalau kita lihat, tanah Melayu ni dah cukup senang. Air banyak, makanan banyak, kemudian hasil hutan pun banyak. Jadi buat apa nak susah-susah nak membuka tamadun, bandar, nak membuat sistem pengairan yang besar-besar, kemudian buat binaan. Buat apa nak susah-susah? Jadi sebab segalanya dah ada, dah tersedia. Kalau kamu perhatikan 4 tamadun awal tu, yes. Kalau kita lihat 4 tamadun awal Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan juga Huanghe tu. Huangho semua tu terletak di kawasan-kawasan padang pasir, kawasan-kawasan yang kekurangan makanan. So diorang membina tamadun di kawasan-kawasan yang sukar. Macam kita memang dah senang. Orang dulu tak ada rumah ke? Adalah. Orang dulu pun buat rumah. Pakai atap nipah, pakai dinding nipah, kemudian juga pakai lantai nipah, kemudian menggunakan kayu-kayu balak dan kayu-kayu buluh sebagai tiang-tiang. Jadi orang dulu memang senang. Flat roof. Kalau kat Malaysia tak boleh buat flat roof bang. Sebab nanti kalau buat flat roof, nanti air hujan bertakung. Pokok tembakau dia guna ke? Dia gunalah untuk isap pokok. Rumah tiang je. Baik. Kemudian, ciri ekonomi tradisional yang lain, iaitu untuk mendapatkan bahan-bahan makanan dan hasil bagi memenuhi keperluan harian mereka. So mereka banyak menjalankan pekerjaan untuk menyara kehidupan mereka. So hasil yang diperolehi kalau ekonomi tradisional, hasil yang diorang dapat, income yang diorang dapat adalah kecil dan bukan bertujuan untuk dijual. Diorang guna pakai sendiri. So kalau ada lebihan, ia akan digunakan semula oleh keluarga atau kumpulan masyarakat
Untuk tujuan tukar barang keperluan, untuk tujuan diorang simpan untuk apa? Untuk buat kenduri kendara, kemudian untuk membayar zakat, sedekah atau hadiah. Sebab itu orang Melayu kalau kita lihat, susah nak jumpa orang kaya-kaya waktu dulu. Sebab orang-orang Melayu cukup dengan apa yang ada. Nak makan pisang, tanam pokok pisang. Nak makan durian, tanam pokok durian. Jadi semuanya ada di sekeliling. Berbeza dengan zaman sekarang tak boleh. Kita duduk di kawasan perumahan. Kang tanam pokok durian sekarang kan, elok-elok berbuah nanti jiran sebelah ambil. Satu hal pula, kan? Kemudian kan tanah tak seberapa kan. Tanah sekangkang kera je. Nak bercucuk kat mana? Kena pula rumah flat. Tanam pokok durian. Kan? Marah orang atas nanti. Jadi itulah ciri-ciri ekonomi tradisional zaman dulu ya. Di mana tanah yang banyak semua, Itu ekonomi tradisional sebelum kedatangan orang-orang Eropah ataupun British. Benda boleh curi buat apa tanam? Suka hati kau je kan. Ingat orang dulu-dulu tak berani nak curi sebab apa? Hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka sangat ketat. Ingat kan? Kenapa diorang tak mencuri? Kerana apa? Kerana undang-undang yang begitu ketat. Kalau didapati mencuri, hukuman memang bunuh ya. Hukuman memang bunuh. Jadi ketat undang-undangnya ya. Tak macam sekarang kan. Baik. Kemudian kita lihat daripada situ wujudnya satu lagi jenis ekonomi. Tadi ekonomi tradisional, sekarang ni ekonomi perdagangan ataupun ekonomi dagangan. Maksud ekonomi dagangan ni ialah ekonomi moden yang menghasilkan barang-barang bagi tujuan jualan dan ekspor keluar ke luar negeri. So ini jenis yang banyak-banyak. So pengeluarannya adalah untuk tujuan pemasaran dan dalam jumlah yang besar dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi dan pemasaran yang lebih meluas. So kegiatan ekonomi perdagangan yang utama ialah seperti pertanian, kemudian juga ada perlombongan, kemudian juga ada perdagangan dan juga perusahaan serta perkilangan. Ini memang ikut style-style British lah, iaitu ikut revolusi perindustrian. Kita tahu kan revolusi perindustrian telah menyebabkan British, kawasan Eropah telah mengeluarkan barangan secara besar-besaran. Dan inilah yang dibawa oleh British ke tanah Melayu untuk mengeluarkan barangan bahan mentah secara besar-besaran untuk tujuan keuntungan. Jadi itu yang berlaku. Kalaulah pada pihak kamu, adakah serba mencukupi atau kalau boleh nak banyak-banyak? Yang mana satu pilihan kamu? Banyak cikgu. Banyaklah Adam. Ya, banyak-banyak Kamal Hafiz. Okey, banyak-banyak. The more the merrier. Lebih boleh jual. Jadi of course ramai yang akan bermatlamat untuk mendapat lebih. Jadi itu yang sebenarnya yang telah ditanamkan. Sebenarnya benda tu telah ditanamkan oleh para penjajah negara kita kepada masyarakat kita supaya boleh create lagi banyak. Yes, betul Irfan. Ada pro and cons dia lah. Ada pro and cons dia. Kalau lagi banyak, boleh create jobs, betul. Boleh create job opportunity, betul. Peluang pekerjaan. Tetapi kalau create banyak juga akan menghasilkan keuntungan yang terlalu banyak. Cons dia apabila seseorang itu mendapat kekayaan yang melimpah ruah, yang keterlaluan, agak-agaknya apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Iaitu jurang kekayaan. Yang kaya akan terus kaya, yang miskin akan terus miskin. Yes, more money, more problem. Yes. Di mana duit kebiasaannya menjadi punca kepada pergaduhan adik-beradik dan juga keluarga, kehidupan tidak tenang, sentiasa menjadi sasaran para orang-orang yang ada berniat jahat kepada kita. Jadi macam drama TV3. Sorry Nelly, tak tengok drama TV3, tak tengok. Cikgu tak ada masa nak tengok.
Ya, dari demokrasi ke oligarki. Wow, dari demokrasi ke oligarki. Yes, ya betul. Ya, dari demokrasi ke oligarki dan akan terus ke aristokrasi, betul tak? Dia akan kembali ke aristokrasi. Orang kaya-kaya je yang berpengaruh, yang juga berkuasa serta juga membolot segala keuntungan. Jadi itulah sebenarnya keburukan dia. So anyway, kalau katakan kita sekadar cukup-cukup makan pun sebenarnya ada pro and cons dia. Pro dia kita tenanglah, hidup tenang, tidak ada musuh yang banyak. Kemudian kita tak sakit kepala memikirkan banyak perkara. Tetapi kalau cukup-cukup makan, apabila tiba masa untuk kita memerlukan duit yang banyak, kita dalam kesusahan. Jadi kena mencari kesederhanaan tu memang susah. Ya, kesederhanaan tu ya. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, okey, antara ekonomi dagangan yang banyak dilakukan oleh British di tanah Melayu iaitu seperti perlombongan. Kalau kita lihat perlombongan biji timah, di mana sebelum ini masyarakat Melayu sebelum kedatangan Inggeris telah memasarkan hasil biji timah, okey, ke China, Jepun dan India. Biji timah juga telah digunakan oleh masyarakat Melayu. Sebenarnya biji timah memang banyak digunakan dalam membuat pelbagai barang seperti gendang gangsa, ya, alatan senjata dan juga alatan muzik seperti gong. Itu kegunaan biji timah. Dan ia dijalankan oleh golongan-golongan pembesar Melayu. Maknanya perlombongan tu ya, perlombongan tu dijalankan oleh golongan pembesar-pembesar Melayu menggunakan buruh-buruh tempatan. Itu pada peringkat awal perlombongan biji timah. Dan kaedah yang dijalankan adalah melalui kaedah mendulang di kawasan sungai yang berhampiran. Dan orang yang pertama yang menemuinya adalah Long Jaafar. Long Jaafar, kemudian anak dia Ngah Ibrahim di Perak, kemudian Raja Jumaat di Selangor. Nasib baik Raja Jumaat hari tu ada yang tanya, Raja Khamis, Raja Rabu tak ada? Tak ada. Raja Jumaat je ada. Kemudian Datuk Kelana Putra, Datuk Bandar dan Datuk Muda Linggi di Sungai Ujong. Mereka semua ini adalah para pembesar yang memiliki lombong biji timah. Lombong biji timah di kawasan masing-masing. Betul, Raja Jumaat tu keturunan dia raja. Ya. Long Tiger tak ada. Okey, Long Tiger tu merepek je. Okey. Baik. Kemudian dengan perlombongan biji timah masyarakat Melayu pada waktu ini menyebabkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain seperti institusi keuangan, insurans dan urbanisasi ataupun perbandaran. Okey, begitu juga dengan masyarakat majmuk telah berlaku. Di mana kita tahu bahawa daripada perlombongan ini akan wujudnya bank-bank, akan wujudnya insurans, akan wujudnya bandar, akan wujudnya masyarakat majmuk di mana sebenarnya Long Jaafar ini mereka telah membawa masuk para pelombong-pelombong Cina untuk bekerja di lombong biji timah. Dan ini telah mewujudkan masyarakat majmuk. Di mana ada orang Cina, kemudian ada orang Melayu dan juga India. So di sini mewujudkan masyarakat majmuk. Itu sedikit tentang perlombongan biji timah. Jadi kedatangan British dalam sektor perlombongan telah menukar banyak perkara seperti perubahan kepada ekonomi tanah Melayu daripada tradisional tadi kepada ekonomi perdagangan. So, kita tahu bahawa British telah memberi penekanan kepada perlombongan biji timah dan perladangan getah yang melibatkan ekonomi berorientasikan. Apa itu berorientasikan? Berorientasikan ni maksudnya bermatlamat. Ya, bermatlamat, bertujuan ekspor dan import. So, pertanian tradisional telah diketepikan, yang melibatkan orang Melayu menjalankan kegiatan ekonomi sara diri itu telah diketepikan dan wujudlah kat sini sistem dui ekonomi. Apa maksud dui? Dui itu ialah dua ekonomi. Iaitu ada dua ekonomi, iaitu kegiatan ekonomi berorientasikan ekspor dan satu lagi ekonomi tradisional berbentuk sara diri. Senang cerita, ada ekonomi sara diri ataupun ekonomi tradisional dan satu lagi ada ekonomi dagangan. Tumpuan aktiviti ekonomi dagangan ini adalah di kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia. Di manakah? Berikan contoh-contoh
negeri-negeri yang terdapat di pantai barat semenanjung Malaysia. Contoh negeri apa yang berada di pantai barat semenanjung Malaysia? Okey, Kamal Hafiz, ada Selangor, lain Negeri Sembilan, Perak. Okey, lagi apa? Kedah, ya. Okey, Pulau Pinang. Ya, Ampang. Ampang Ampang pun boleh. Okey, Perlis dan Johor pun boleh. Yes, Singapura pun boleh. Itu semua adalah negeri-negeri di pantai barat. So British lebih utamakan kawasan pantai barat ni ya. Rumah kau kat mana, Nelly? Okey. Kemudian berlakunya ketidakseimbangan pembangunan dengan negeri-negeri pantai timur. Bila British utamakan pantai barat, negeri-negeri Selangor, Perak, Negeri Sembilan semua, maka kawasan itu yang maju. Bagaimana dengan negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan, Terengganu, Pahang? Itu semua tidak mengalami kemajuan. Jadi berlaku ketidakseimbangan ekonomi lah. Jadi keuntungan yang diperoleh daripada hasil perlombongan ini digunakan semula untuk meningkatkan industri perlombongan. Iaitu dengan cara apa? Buruh-buruh asing seperti buruh daripada China telah dibawa masuk untuk memenuhi keperluan sektor perlombongan dan juga pertanian. So British lagi dia membesarkan lagi aktiviti perlombongan itu dengan membawa masuk banyak pelombong-pelombong Cina. Yes. Kemudian sistem pertanian komersial. Apa itu komersial? Komersial ni sebenarnya adalah menguntungkan ataupun sistem pertanian yang boleh memberi keuntungan. Itu komersial, ia bersifat keuntungan. Jadi pertanian dagangan merupakan pertanian yang dijalankan secara komersial, iaitu tanaman yang diusahakan secara besar-besaran untuk tujuan ekspor dihantar ke luar negara menggunakan kaedah perladangan yang memerlukan modal yang besar. Betul? So pertanian dagangan ini mereka kena tanam secara besar-besaran. Bukan lagi style kebun-kebun kecil. Bukan. Kena ladang. Apa beza ladang dengan kebun? Kebun dia kecil. Ladang besar. Jadi British gunakan kaedah ladang. Dan ladang ni masalahnya satu je, iaitu perlukan modal yang besar. Dan apakah tanaman yang terlibat dalam pertanian komersial ni? Iaitu seperti ubi kayu, tebu, lada hitam, gambir, tembakau dan juga kopi. Ubi kayu kita tahulah kan, nak buat apa? Ubi kayu sebenarnya nak buat tepung ubi. Ubi kayu tepung ubi. Kemudian tebu, lada hitam, gambir. Baik, gambir sebenarnya adalah untuk perubatan. Di mana gambir ni sebenarnya dia bersifat seperti ubat bius. Di mana kalau katakan gambir itu dia ada dia punya getah, di mana kalau disapukan pada kulit, kulit kamu akan jadi kebas. Kulit kamu jadi kebas, dan apabila dilakukan pembedahan kecil kat situ, dia tidak menyebabkan kamu sakit. Itu gambir. Betul, itu gambir. Itu gambir sebenarnya ya. Jadi banyak digunakan dalam perubatan, especially untuk orang-orang yang nak bersalin lah. Nak bersalin kan, yang mengandung nak bersalin. Banyak orang dulu menggunakan gambir untuk mengurangkan kesakitan sebagai ubat bius. Betul. Jadi orang Melayu kita sendiri pun dah ada perubatan-perubatan yang menggunakan herba-herba dulu. Tak perlu cucuk sana sini ya. Yes. Sekarang ni macam apa? Isu COVID-19, di mana kita lihat bahawa dia orang kata apa? Menggunakan vaksin-vaksin yang ingin dibawa. Dibawa masuk ke dalam Malaysia. So, jadi vaksin-vaksin itu pun sebenarnya adalah banyak campuran chemical ya. So bahaya juga tu. Sekarang lagi tak? Ada, gambir ni ada lagi. Gambir ni ada lagi. Tapi sekarang ni rata-rata semua orang bersalin di hospital. Jadi tak adalah pakai gambir, pakailah ubat bius kan. Jadi itulah kepada orang kaum-kaum wanita yang ada dalam kelas ini kan.
bersedialah untuk menikmati ya saat-saat kelahiran bayi apabila kamu lepas kahwin nanti. Okey, bukan sekarang. Mana ada nak kahwin sekarang. Jangan sekarang. Baik. Seterusnya. Okey, semasa Maharaja Abu Bakar di Johor, okey, lambat lagi. Yes. Tanaman seperti gambir dan lada hitam ya, telah ditanam secara besar-besaran melalui sistem kangcu. Sistem kangcu kita pelajari juga. Macam boleh jumpa jodoh, Dam. Janganlah Dam, kan. Takut-takut nanti jumpa jodoh rupanya jumpa bodoh. Jangan. Okey. 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 Baik, Naili tanya sistem kangcu tu apa? Okey, sistem kangcu ni adalah di mana kawasan-kawasan ladang yang ditanam tanaman seperti gambir dan lada hitam tu dekat Johor ni kat Johor. Tanaman-tanaman itu ditanam di sepanjang sungai Johor, di kiri kanan sungai Johor, tanaman lada hitam, kemudian gambir, dan setiap kawasan perladangan tu diketuai oleh seorang tauke, iaitu dipanggil kangcu. Dan kangcu itu dikatakan sebagai dia punya supervisor lah bagi manage semua, bagi manage setiap ladang-ladang gambir dan juga lada hitam. Itu dipanggil sistem kangcu. Dan apabila mereka kutip gambir dan lada hitam itu, maka mereka akan perlu membayar cukai kepada kerajaan Johor. Jadi kangcu ni macam supervisor. Kerani lain, kerani kat office. Okey. Saya nak kahwin dengan lecturer hot. Maidini. Okey. Jangan sebutlah kan. Terasa tau. Hot ke? Tak. Baik. Seterusnya. Okey. Okey. Melalui sistem ini gurau. Okey. Melalui sistem ini, bunyi macam upload video tak senonoh. Shut up Kamal. Okey. Melalui sistem pajakan, sistem ini pajakan tanah dipajak diberikan kepada pengusaha-pengusaha Cina di Johor. Nampak tak? Pengusaha-pengusaha Cina di Johor, tanah-tanah telah diberikan, tapi bukan beri untuk diambil, menjadi milik, tak. Tapi dipajak sepanjang menggunakan tanah itu untuk pertanian. So pengusaha Cina akan menggunakan pajakan tanah tu. Setiap tapak ladang-ladang gambir dan lada hitam itu dikenali sebagai kangkar ataupun kaki sungai yang akan diketuai oleh seorang kangcu ataupun ketua sungai. Itu sistem kangcu di Johor. Okey. Dan kangcu akan diberi surat sungai yang mana surat itu adalah satu surat kebenaran untuk usahakan sesuatu kawasan itulah. Maknanya macam kira ada permit untuk mengusahakan kawasan tanah itu bagi tanaman gambir dan juga lada hitam. Ini semua di Johor. So setiap ladang atau kangkar ini mempunyai keluasan 2,500 ekar hingga 20,000 ekar. Besar gila tu. Okey. Tak adalah gangster pun. Dia orang kerja pertanian kan. Kangcu tu memang besar. 2,500 ekar ni, kalau ikutkan sebesar Seksyen 7 dan campur Seksyen 8 lah, Shah Alam. Memang besar. Memang besar kawasan tu ya. Yes. Gila besar. Yes. Tapi itu untuk usahakan tanaman-tanaman lada hitam dan gambir. Bila dah selesai, tak ada lagi tanaman situ, dah tak nak teruskan, maka tanah itu dikembalikan kepada kerajaan Johor. Itu nama pajakan. Alright? Yes. Itu nama pajak tanah ya. Pajak tanah. Macam pajak gadai. Yes, macam pajak gadai. Ya, macam sewa lah sebenarnya. Macam sewa. Yes. Okey. So di Johor terdapat ladang lada hitam dan gambir. So pemodal daripada Eropah, daripada China. Okey. Liz telah menguasai kegiatan ekonomi tanah Melayu. Kerana mereka mempunyai modal, mereka ada teknologi serta mereka telah mendapat konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang lama. Maksudnya apa tahu? Pelombong-pelombong ataupun pemodal-pemodal Eropah dan China ni,
mereka ada modal yang besar, mereka ada teknologi untuk mempercepatkan pertanian tu, kemudian mereka mendapat konsesi tanah. Konsesi tanah tu bermaksud kebenaran ataupun pajakan, okey, kebenaran ataupun surat kebenaran ataupun surat pajakan untuk menggunakan tanah yang luas bagi tujuan pertanian tu. Dan mereka boleh duduk di situ untuk sehingga 10 tahun dan ke atas. Jadi ini adalah satu tempoh yang lama. Mereka boleh bercucuk tanam di situ beberapa kali sebanyak mungkin untuk menghasilkan tanaman-tanaman ini dan diekspor ke luar negara. Nampak? Jadi inilah sebenarnya kelebihan kawasan tanah di Johor. Sebab Johor besar. Ya, Johor besar. Jadi itu menyebabkan British banyak menggunakan kaedah perladangan bagi tanaman-tanaman ini, ya. Dan abad ke-19 British memberikan tumpuan kepada kopi dan tembakau. Kopi of course lah untuk minum. Tembakau untuk apa? Permintaan terhadap sigar, rokok, memang permintaan tinggi. Satu ketika dahulu, pada peringkat awal rokok diperkenalkan, dinyatakan bahawa menghisap rokok itu akan memudahkan, bukan memudaratkan, tapi dia satu gaya hidup yang sihat. Pada tahun-tahun dululah, tahun 50-an, 40-an, 30-an, ya. Menghisap rokok tu adalah satu, tetapi pada akhirnya kajian telah dibuat, maka ini bertujuan untuk apa? Untuk pemasaran. Di mana bertujuan untuk supaya lebih ramai orang yang menghisap rokok. Dan betul. Satu ketika dahulu tahun-tahun 50-an 40-an botol Guinness, Guinness tu dikatakan sebagai tonik yang mana boleh memberikan kekuatan dan kesihatan kepada orang yang minum. Sebab itu di tanah Melayu dulu, ya, ada iklan botol Guinness tu, Guinness Stout tu untuk diminum oleh orang-orang Melayu. Dikatakan memberi kesihatan. Ada iklan dia. Cikgu pernah tengok tahun-tahun 40-an, 50-an dulu. Yes. Jadi tapi dia tak kata arak. Dia kata apa? Tonik. Cikgu, jadi tak tanya kalau tak salah tonik tu macam sama dalam kategori alkohol kan? Ya, betul. Memang alkohol lah. Memang alkohol sebenarnya. Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya kenapa jadi begitu? Mungkin kerana pemahaman tentang agama, kurangnya amalan agama bukannya kurang amalan agama, tapi kurangnya kesedaran tentang agama ini menyebabkan menganggap bahawa alkohol itu ataupun tonik itu sebenarnya adalah boleh diminum, padahal tak boleh pun. Dan itu yang dulu-dulu berlaku, ada, time tu ada, semua ada. Jadi katanya itu adalah minuman tonik. Dan ini memang diakui sendiri oleh arwah-arwah atuk cikgu dulu. Atuk cikgu ada 2-3 orang. Ada 2 orang lah, 2 orang 3 orang, dia orang pernah cerita lah. Dan jadi dia orang pernah cerita lah, benda tu diminum ketika rasa macam tak sedap badan, rasa macam nak demam, minum 1 sudu sikit. 1 sudu terus jadi bertenaga. Betul. Jadi itu yang berlaku, ya, sebenarnya. So nasib baik kesedaran semakin tinggi zaman sekarang ni, ya. Baik. Pelabur Cina telah mengusahakan gambir, lada hitam dan juga ubi kayu. So kesimpulannya, apakah perbezaan antara ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan? Ekonomi tradisional kita tahu sifat dia kecil-kecilan, kemudian bukan bersifat keuntungan, hanya untuk kegunaan diri sendiri dan keluarga. Jadi saiznya yang kecil, menggunakan teknologi yang rendah. Berbanding ekonomi dagangan adalah berorientasikan ekspor, tanaman secara besar-besaran, penggunaan teknologi yang terkini, kemudian juga bertujuan untuk dijual sebagai bahan mentah. Jadi itu perbezaan antara ekonomi tradisional
dan juga ekonomi dagangan. Kalau ada soalan dalam kertas 2 bertanya tentang perbezaan, itulah fakta-fakta tentang perbezaan ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan. Okey, itu yang boleh membantu kamu untuk menjawab kertas 2 seandainya soalan berkaitan yang ini keluar. Right. Satu lagi, subtopik. Yes. Okey, subtopik yang penting juga adalah berkaitan dengan pendidikan vernacular. Apa itu vernacular? Vernacular ialah pendidikan yang berasaskan bahasa ibunda kaum masing-masing. Dan bahasa ibunda ni maknanya bahasa yang dituturkan dijadikan bahasa pengantar, maknanya bahasa untuk pembelajaran untuk sekolah-sekolah vernacular. Dan sekolah vernacular masalahnya satu je. Tidak mampu untuk memupuk unsur perpaduan bangsa di tanah Melayu. Dah kalau sekolah tu sekolah Cina akan mengamalkan bahasa Mandarin. Kalau sekolah Tamil akan menggunakan bahasa Tamil. Kalau sekolah Melayu guna bahasa Melayu. Kalau dah tiga-tiga bercampur macam mana nak ni? Macam mana nak faham antara satu sama lain? Bila dah tak faham, macam mana nak bersatu? Betul tak? Dulu sekolah ada berapa subjek? Tak banyak. Okey, dulu Danish, okey, sekolah-sekolah dulu lebih mengutamakan kemahiran membaca, menulis, mengira. Kemahiran membaca, menulis, mengira. Itu di peringkat sekolah rendah. Basic lah, memang basic. Berkata-kata tak payah ajar, pandai. Tak payah ajar. Okey. Mudah. Ya, bertujuan untuk. Okey, satu lagi. Kenapa untuk memperkenalkan pendidikan vernacular ini adalah untuk mengekalkan orang Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapanya. Maknanya nak mengekalkan orang Melayu jadi petani. Tetapi jadi petani yang lebih baik daripada bapanya. Dia tak nak orang Melayu, British tak nak orang Melayu bertukar posisi daripada petani menjadi engineer ke, arkitek ke, ataupun pengurus ladang ke, tak nak. Dia nak menukarkannya kepada petani juga, tapi petani yang lebih baik daripada bapanya. Sebab tu diberikan pendidikan vernacular. Zaman dulu banyak pergi overseas. Banyak orang dulu banyak pergi overseas. Cikgu dulu pun masa kecil-kecil dulu pun pernah pergi overseas. Cikgu pergi overseas mana? Cikgu pergi overseas Singapura je. Overseas juga. Okey, kenapa dia orang tak nak bagi? Baik. Okey. Kenapa diorang tak nak bagi pendidikan yang lebih maju kepada orang Melayu? Okey, kerana mereka tahu bahawa seandainya mereka mendapat pendidikan yang lebih baik, maka mereka menyedari, orang-orang Melayu pada peringkat itu akan cepat menyedari bahawa mereka sedang dijajah dan mereka ada hak untuk menentang penjajahan, maka akan berlaku revolusi. Betul Adam? Maka akan berlaku revolusi. Jadi itu sebenarnya ya. Okey, tapi bukan orang Melayu bukan lagi pandai ke? Okey. Ya, memang orang Melayu lagi pandai. Memanglah. Memang betul. Tetapi revolusi, penjajahan itu semua adalah satu sistem di mana diperkenalkan oleh Barat. Jadi satu sistem yang diperkenalkan oleh Barat, imperialisme yang diperkenalkan oleh Barat, menyebabkan ramai orang-orang Melayu pada waktu itu ialah kata apa, tidak up to date kepada ilmu-ilmu terkini. Walhal dalam waktu itu Barat sedang menikmati ilmu-ilmu yang lebih baik. Sebab itu mereka menguasai dunia. Dulu tak ada internet. Dulu memang tak ada internet. Itu sebenarnya, yes. Sebab itu pentingnya ilmu ya. Jangan cukup berpuas hati dengan SPM. Jangan berpuas hati dengan diploma, jangan berpuas hati dengan degree. Teruskan sampai PhD dan teruskan lagi pembelajaran. Jangan cepat berpuas hati dengan ilmu yang ada. Tak cukup lagi tu sebenarnya. Baik, even cikgu sendiri pun cikgu tak berani nak menyatakan bahawa cikgu adalah pakar sejarah. No. Kalau ada orang kat luar kan, dia kata apa? Oh, saya sifu maths. Saya sifu maths. Kan? Cikgu cakap beraninya.
berani claim macam tu. Cikgu sendiri cakap, cikgu tak berani. Kan, tak berani sebab bukan mudah untuk memegang title Sifu apa semua. Jadi itulah cikgu mana tahu sejarah hidup orang. Okey. Cikgu belajarlah. Belajar. Okey. Ya, munshi bahasa. Bahaya. Kalau orang lain claim tak apa. Contohnya macam orang lain claim, oh dia memang Sifu at Maths. Oh dia memang Sifu Maths. Oh dia memang munshi bahasa. Tak apa. Jangan diri sendiri. Diri sendiri claim kan, diri sendiri claim diri sendiri adalah Sifu. Not me. Oh, okay. Not me. Yeah. Okay. Jadi itu sebenarnya. Okay. Most of them betul. Okay, setiap orang ada dia punya bidang-bidang kemahiran dia lah. Alright. Sekolah vernakular Melayu yang pertama ialah di negeri-negeri Selat, iaitu di Teluk Belanga, Singapura pada tahun 1856. Dan sekolah-sekolah yang ditubuhkan adalah di peringkat rendah je. Dan kurikulumnya terbatas. Maknanya belajar apa? Belajar basic. Okay, membaca, menulis, mengira. Itu je peringkat sekolah rendah. Dan pada tahun 1922, okay, vernakular Melayu ni Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI di Tanjung Malim, okay, Perak, okay, ditubuhkan untuk melatih guru-guru sekolah Melayu. Dan inilah satu-satunya institusi lanjutan sekolah rendah bagi anak-anak Melayu pada ketika itu. Maknanya, kalau ada anak-anak Melayu yang nak sambung selepas habis sekolah rendah, nak sambung belajar, okay, mereka akan pergi ke MPSI. Sekarang ni MPSI apa? UPSI, UPSI Universiti Perguruan Sultan Idris. Dan kalau ada golongan-golongan pembesar yang anak-anaknya nak belajar, maka ada sekolah yang dikhaskan untuk golongan elit, iaitu Kolej Melayu Kuala Kangsar ataupun short form dia MCKK. Betul Aziz, betul. Okay. Siapa kat sini? Ada kat sini para pelajar yang daripada MCKK? Ada tak? Tak ada Okay. Okay, ya Mira. Kan? MCKK petang tadi cikgu baru je mengajar, ada pelajar tingkatan 3, 2 orang pelajar tingkatan 3 daripada MCKK. Kan? Ajar sejarah. Nampak macam hebat tapi sebenarnya pelajarnya pun biasa-biasa je. Kan? Henry Geni melampau sangat tu. Okey, Henry Geni. Baik. Kemudian kalau kita lihat itu sekolah Melayu, vernakular Melayu. Bagaimana pula dengan vernakular Cina? Sekolah-sekolah Cina didirikan atas, ini sekolah Cina, atas daya usaha masyarakat Cina itu sendiri. Dan guru, buku teks, semua dibawa masuk dari negara Cina. Dan yang bagusnya sekolah Cina dibiayai oleh, disponsor, dibiayai ataupun disponsor oleh saudagar-saudagar dari Cina. Contohnya sekolah Cina Yuk Chai di Kuala Pilah. Guru, buku teks semua dibawa masuk dari negara Cina. Yes. Orang Cina, kamu kena faham orang Cina dia akan sanggup untuk menyumbang banyak dia punya harta kepada pendidikan anak-anak. Sebab itu sekolah-sekolah Cina, kalau kamu tengok sekolah-sekolah Cina kebanyakannya kalau PIBG dia memang tabung PIBG banyak duit. Dan diorang punya kelas-kelas biasanya dipasang dengan aircon, kadang-kadang boleh buat bangunan sendiri, kemudian letakkan setiap kelas tu ada aircon semua dengan apa? Dia ada lah sekolah Yuk Chai tu, saya dah search kat Google, dia ada lah. Memang ada. Yuk Chai. Sekarang bangunannya moden lah. Ya, dah moden. Maknanya sekolah Cina ni, orang-orang Cina memang dia orang dia orang memang sponsor. Lain. Sedih berbanding sekolah Melayu. Sekolah Melayu, PIBG minta untuk sponsor duit kertas A4 pun kan orang Melayu bising. Kan apalah A4 kata ni, apalah kerajaan tak ada duit. Kau Putrajaya kot. Suara. Jadi macam sekolah kebangsaan, dia macam sekolah kebangsaan tapi dia more to sekolah yang berbahasa Cina lah. Berbahasa Cina. Betul. Jadi sebab itu, macam mana sekolah Melayu tak maju, nak maju? Kalau katakan sumbangan mak bapak pun berkira sangat.
Kemudian mak bapak akan kata apa? Hari tu dah bagi 100, ni nak minta lagi 100. Ni bulan depan pula minta lagi. Sekolah kau ni asyik minta duit aja ni. Betul tak? Itu yang berlaku. Ya. Jadi, macam korang, betul lah kan. Kalau sekolah Cina boleh, kenapa sekolah kita, sekolah Melayu tak boleh? Kan? So kalau macam korang semua kan, sumbanglah. Kan? Tak apa untuk pendidikan. Pendidikan tu, selagi orang-orang tu, selagi orang-orang tu menggunakan ilmu daripada dana yang kamu bagi tu, mengalirlah mengalirlah pahala untuk kamu. Itu sebenarnya. Back in my day classes sekolah campur. Ya, betul. Bangsa lain pun komplain. Yes. Betul juga, ada yang komplain apa? Kipas tu lagi tua daripada diri dia. Kipas lagi tua daripada dia. Pun betul juga. Semua kedekut. Kan? Tapi nak A, kan? Nak anak dapat A, tapi kedekut. Macam mana? Jadi itu sebenarnya. Meja lagi tua. Ya. Kemudian 1920. Ini yang berlaku, special yang berlaku kepada sekolah Cina di mana satu enactment pendaftaran tahun 1920 enactment pendaftaran telah diwartakan, diisytiharkan oleh kerajaan British di Tanah Melayu untuk menyekat pengaruh komunis di sekolah Cina. Maksudnya apa? Pada 1920, British telah mensyaratkan kepada sekolah Cina untuk daftarkan sekolah itu di bawah kerajaan British. Untuk apa? Supaya British boleh memantau pergerakan komunis, supaya komunis tidak masuk ke sekolah-sekolah Cina. Itu ya, tahun-tahun 20-an lah waktu itu. Kemudian kalau kita lihat, segala aktiviti dan pertubuhan sekolah Cina dapat dikawal oleh kerajaan British di Tanah Melayu. Kemudian, satu lagi kalau kita nak lihat di sini iaitu berkaitan dengan sekolah vernacular India. Sekolah-sekolah Tamil. Kita tak kata sekolah India, kita kata sekolah Tamil. Sekolah Tamil didirikan juga atas daya usaha pengusaha ladang. Contohnya pada tahun 1912, Sekolah Tamil Vivekananda ditubuhkan di Seremban yang berorientasikan pendidikan dari negara India menggunakan sukatan pelajaran, buku dan tenaga pengajar. Guru-guru dia pun dari India. Serta gunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Jadi inilah dia Sekolah Vernacular India, dan Sekolah Vernacular India pula telah disediakan oleh kerajaan penjajah di bandar-bandar. Ya, di bandar pun ada sekolah vernacular ini. Kalau siapa yang tinggal di Shah Alam, especially kalau yang tinggal di kawasan Seksyen 18 Shah Alam, kamu akan perasan ada satu sekolah Tamil. Sekolah Tamil, sekolah jenis kebangsaan Tamil, Vivekananda Seksyen 18, iaitu dikata sekolah Tamil Simpang Renggam. Maknanya apa? Maknanya sekolah tu memang dah lama kat situ. Semasa kawasan Shah Alam tu semua ladang getah. Means that sebelum Shah Alam, nama Shah Alam tu ada, nama asal Shah Alam ialah Sungai Renggam. Bukan Simpang Renggam, Sungai Renggam. Ini sejarah. Iaitu nama asal Shah Alam, sebenarnya kawasan Shah Alam ialah Sungai Renggam. Tapi bila dijadikan bandaraya ataupun ibu negeri Shah Alam, ibu negeri Selangor, maka ditukar nama jadi Shah Alam. Subang Jaya dulu sebenarnya di bawah UEP Subang Jaya. Di bawah satu syarikat Subang Jaya di bawah syarikat UEP Subang Jaya, dan penanaman kelapa sawit. Sebab itu UEP Subang Jaya dipendekkan menjadi USJ. UEP Subang Jaya menjadi USJ. Kawasan USJ belakang tu kan. Itu semua. Yes. Itu yang berlaku. InsyaAllah bulan 3 nanti cikgu akan menjadi warga USJ. InsyaAllah. Warga USJ iaitu USJ 1. InsyaAllah. Bulan 3 nanti. Alright. Kemudian, dalam banyak-banyak sekolah vernacular Inggeris yang paling hebat ditubuhkan oleh Mubalik Kristian dan Badan Sukarela, dianggap sebagai sekolah elit sebab
dia biasanya terletak di kawasan bandar dan pelajarnya ya terdiri daripada kalangan orang atasan ya seperti VI Victoria Institution. Kemudian ada sekolah di Perak banyak, di Ipoh dan di Kuala Kangsar serta Taiping. Apa nama sekolah tu ya? Cikgu tak ingat. St. George ke St. apa entah. King Edward, yes. So itu semua adalah sekolah-sekolah vernacular Inggeris. Kurikulumnya sama juga, berasaskan sistem pendidikan di England, dan antara sekolah tersebut ialah Penang Free School, Malacca Free School dan King Edward King Edward School. Okey, ramai yang tanya, cikgu kalau Penang Free School, Malacca Free School sebenarnya dia free ke? Dia bukan free, tak bayar yuran. Tapi sekolah-sekolah ini yang dimaksudkan free adalah bebas untuk disertai oleh mana-mana kaum. So sekolah-sekolah Inggeris ni, sebab itu ada orang Melayu dalam sekolah Inggeris ni, ada orang Cina dalam sekolah Inggeris ni, ada orang India dalam sekolah Inggeris ni. Jadi dia terbuka. Sekolah terbuka lah maknanya. Penang Free School maknanya sekolah terbuka. Macam sekarang lah. Sekarang ni sekolah kebangsaan lah kan. Kebangsaan. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat, kebanyakan sekolah-sekolah ini kebanyakannya adalah mundur dan mementingkan bahasa ibunda masing-masing. Dan sekolah yang paling banyak mendapat manfaat adalah sekolah vernacular Inggeris. Siapa yang join sekolah Inggeris, dia boleh jadi pegawai kerajaan. Kalau sekolah-sekolah lain, jangan haraplah. Sekolah vernacular Cina biasanya dia orang akan sambung perniagaan ibu bapa mereka. Kalau sekolah Melayu, kan habis kuat pun jadi guru ataupun jadi kerani. Jadi kerani. Kalau sekolah Tamil lagi sedih. Ini terus terang bukan nak rasis tapi terus terang. Sekolah Tamil lagi best. Awal tahun saja bulan Januari ada 30 orang, 40 orang satu kelas. Menjelang hujung tahun kan, satu kelas kadang-kadang ada 2 orang atau 3 orang. Mana yang lain? Yang lain ikut mak bapak pergi menuri getah. Itu biasalah tu. Itu yang berlaku di oh ya ke? Itu yang berlaku di sekolah-sekolah vernacular India ataupun sekolah Tamil. Ya ke Fan? Okey. Itu yang berlaku. So ini semua adalah hari ini kita belajar iaitu apa? Iaitu ekonomi sara diri, ekonomi dagangan, kemudian juga pendidikan vernacular. Serius lah 9/32 orang. Mana yang lain? Pergi buat apa? Subanjaya apa je yang ada? Pergi kerja ke apa? Okay. Alright. So ini berkaitan dengan tu. Okay. So ada soalan nak tanya? Silakan kalau nak tanya apa-apa. Nak tanya apa-apa boleh silakan. Cikgu nak tulis. tanya. Yes. Okay. Dan nanti peperiksaan tanya ke pasal bab 10? Okay. Seperti mana yang cikgu maklumkan sebelum ini, apa yang cikgu terangkan pada setiap kali kelas topik-topik ramalan ini adalah diramalkan akan masuk. Sebab topik-topik, subtopik ini tahun lepas dia tak keluar, tahun sebelum ni pun tak keluar. Jadi ada kemungkinan besar subtopik ini akan keluar. Itu je. Tapi kalau ditanya adakah ini yang keluar, cikgu pun tak tahu. Tidak ada orang yang tahu. Okay. Yeah. Okay, on one day. See, there was no really important stuff like gerak gempur. Oh ya ke? Betul ke trial lagi susah dari SPM? Ke mitos sahaja? Okay. Dia dua Aziz. Sebenarnya ada kemungkinan besar trial lagi susah daripada SPM. Itu bergantung kepada format soalan. Itu ada kemungkinannya 50% ada yang betul. Dan satu lagi sebenarnya kalau orang kata betul ke trial lagi susah daripada SPM? Sebab kemungkinannya ianya betul kerana apa tahu? Sebab kamu jumpa yang susah dahulu. Kemudian apabila selepas itu kamu dapat mungkin masa trial dapat grade yang tak berapa baik dan kamu berusaha untuk menjadi lebih baik, kamu pulun study betul-betul buat latihan semua, suddenly bila SPM betul kamu rasa senang pula. Sebenarnya bukan senang tapi kamu dah lebih bersedia berbanding dengan trial yang sebelum ni yang kamu tak bersedia lagi. So dia ada dua kemungkinan kat situ. Bergantung kepada itulah. Ya, harap-harap macam itulah.
Okay, trial kamu dah habis kan. So sekarang ni kamu dah pulun cukup-cukup, pulun. Hopefully SPM nanti kamu akan rasa Cikgu. senang. Ya. Ya. Ingat tak cikgu kata saya punya kena batal. Pendapatan? Tak ingat tak cikgu ingat tak yang cikgu kata pasal semua trial dah habis Okay. So saya punya trial kena batalkan. Okay, bagus. Lepas tu? So Tapi sempatlah habiskan yang sejarah punya. Okay. Baik. Satu perkembangan yang cikgu nak syorkan pada kamu semua. Seandainya kamu tidak lagi